يلا نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من عبادك المحتدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المخلصين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. فإن لم يسمى فإن maka sekiranya lam yusamma sirah mabni lil majhul lam yusamma yusamma okey. Sekiranya maka lam yusamma apa? Tidak dinamakan, makna tidak disebut sini. Fa in lam yusamma maka sekiranya lam yusamma tidak dinamakan, tidak disebut fi aqdin nikahi pada akad nikah mahrun mahar. Mahrun ini naib fa'il. Mahrun naib fa'il. Sahhal aqdu sahlah al-aqad sahlah aqad. Sebab apa? Kita sebut sebelum ni wa yustahabbu tasmiyatul mahri fil aqdi, dan disunatkan disebut mahar dalam akad ni nikah. Tak sebut mahar, perkahwinannya tetap sah. Aku kahwinkan engkau dengan Basir, aku kahwinkan engkau Basir dengan Siti Josephine. Contoh Basir ala sabili tamsil faqat. Apa Basir okey, tak sebut mas kahwin berapa rupiah kah, berapa peso kah, tak sebut. Habis ini Basir. Okey. Jadi fa illam yusamma maka sekiranya tidak disebut fi aqdin nikahi pada akad nikah mahrun mahar sahhal aqdu maka sahlah akad tadi. Tak sebut. Jadi macam mana kita nak tentu mahar? Okey, macam mana kita nak tentukan berapa mahar dia? Sebab tak sebut. Sedangkan mahar kita apa? Wajib. Allah sebut wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, berikanlah kepada nisa isteri kamu sadaqatihinna nihlah, bayar mahar. Allah wajibkan.
Biarpun isteri redha dikawini tanpa mahar, tetap wajib bagi mahar. Sebab apa? Sebab Allah telah wajibkan. Sebab tadi saya kata, kadang-kadang redha kedua-duanya. Okey, aku hutang kepadanya, aku bagi hutang dia RM100. Dia redha bayar RM120. Apa masalahnya? Dia hutang aku bagi dia hutang. Aku bagi hutang dia RM100. Tapi dia kata apa? Okey, dengan syarat nanti kau bayar aku RM120. Yang bagi hutang redha, yang bayar hutang pun redha. Tak apalah, RM20 tak apalah, bukan banyak juga, nanti aku bayarkan RM120. Redha, saling redha berarti. Redha boleh tak boleh? Mana boleh, sebab Allah tak redha. Faham tak? Sebab itu riba. Allah tak redha. Biarpun antara mereka berdua redha. Tapi Allah tak redha. Okey. Allah tak redha. Sama ini. Biarpun isteri kata kahwinlah aku tanpa bayaran, free saja aku ni, free of charge, tetap kena bayar. Sebab Allah wajibkan. Faham tak? Kita tidak ada berhak untuk menggugurkan sedikit pun kewajipan yang Allah telah wajibkan. Melainkan Allah letak tadi apa? Dia itu pada hak kita. Contoh, Allah sebut apa? Nanti kita sebut kalau kita baca kan. Okey, apa? Wa in talaqtu min qabl an tamassu. Okey. Wa in talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum. Okey, farisu ma faradtum illa an apa bidi? Ya Allah, fi al-Baqarah hada juz' tsani. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح بيده عقدة النكاح وأن تعفوا خير لكم ولا تنسوا الفضل بينكم. Tengok ya. Ayat apa? Juzuk kedua surah Al-Baqarah. Dia apa? Dia banyak tentang sentuh tentang hubungan rumah tangga. Allah sebut. Okey, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun. Sekiranya kamu menceraikan isteri kamu min qabli an tamassuhunna, kamu ceraikan isteri kamu sebelum kamu sentuh dia, sebelum berlaku persetubuhan. Okey. Kahwin, akad nikah. Selesai akad nikah. Okey, malam pertama isteri dia cakap, jujurlah abangnya, jujurlah, aku cakap terus teranglah, aku bukan suka dengan kau sebenarnya. Aku bukan suka dengan kau sebenarnya ni. Okey. Mengapa baukan mulut aku? Okey. Bukan sebab tu. Sebab apa? Aku pun tak tahu. Memang aku tengok muka kau, aku tak suka. Jujur aku cakap ya. Jujur aku cakap. Jadi kalau begitu tak apalah. Aku cerailah kau. Aku cerailah kau. Apa masalahnya? Bunga teh ayam bukan sekuntum. Okey. Bunga teh ayam bukan sekuntum. Tapi Allah sebut, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun, wa in talaqtumuhun, sekiranya talaqtumuhunna, kamu ceraikannya, min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu sentuh mereka, belum berlaku persetubuhan. Ini cerai ya, bukan fasakh ya. Ini cerai, bukan khuluk. Okey. Wa qad faradtum lahunna fariidah, sedangkan kamu telah sebut mahar dia. Apa berlaku? Apa sebut? Fa nisfu ma faradtum, mahar dia 5,000. Mahar dia 5,000. Okey, hantarannya 20,000. Kerana mahar 100 saja, tapi hantaran 20,000.
Mazhab Syafi'i hantaran dikira apa? Hukum apa? Hukum mahar. Mazhab Syi'i hantaran apa? Sebab mazhab Syi'i at-tabi'u tabi', yang mengikut kaedah berapa tu? Okay. Mazhab Syafi'i mahar dia ikut hantaran hadiah dia ikut hukum apa? Hantaran ikut hukum mahar. Jadi apa? فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. Jadi apa wajib? Tiba dia ceraikan. Tapi belum bersama, dia ceraikan isterinya. Allah sebut apa? فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, separuh daripada kamu sebut daripada mereka. Kalau hantaran 20,000 bah, pulang balik 10,000. Mahar 100, pulangkan balik 50 ringgit. Faham tu? إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ, melainkan isterinya memaafkan. Nah ini Allah bagi hak. Faham tak? Allah, isteri kata tak apalah, biarpun telah berlaku akad nikah, tapi memang aku tak suka pada kau, tak apalah, aku maafkanlah. Mahal yang separuh tadi kau ambil baliklah. Hak aku separuh kan? Sebab berlaku sudah akad nikah ya. Sudah biarpun belum berlaku persetubuhan, tapi apa? Telah berlaku akad nikah. Hantaran RM100, 50. Mahal RM100, balik 50. Hantaran apa? 20,000, balik 10,000. Mazhab Syafi'i hantaran kita sebut hantaran dia ikut hukum mahar. Sebab at-tabi' tabi', dia hanya ikut. Jadi dia kata apa situ? Jadi melainkan apa? Illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah, melainkan isteri tadi maafkan. Dia kata beginilah, sebab aku yang tak suka pada kau kan, nah kau ambil lah baliklah 20,000 ni kau ambil semualah. Tak payahlah separuh pada aku. Mahar RM100 kau ambil semualah. Pergilah kau cari isteri baru. Faham tu? Aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah, ataupun memaafkan wali dia, bapak dia. Bapak dia tak apalah, mahar tadi kami halal lah, tak payahlah, tak payah balik separuh-paruh, ambil semua balik pada kamu. Okey, tapi Allah sebut wa anta'fu aqrabu littaqwa, kalau kamu sendiri yang maafkan, tak apalah, ambil lah, hadiah lah, tak jadi kahwin apa biarpun bukan lagi suami isteri, ambil lah. Okey, ambil lah, bukan kemana juga harta dunia ni, ambil lah. Aqrab, kalau kamu sendiri memaafkan, itu lebih hampir kepada ketakwaan. Kemudian Allah sebut apa? Cuba tengok rumah tangga. Ini khusus untuk rumah tangga, tapi umum untuk semua orang, untuk semua kehidupan. Okey. Wala tansawul fadla bainakum. Wala, terus sebut. Selepas Allah sebut perceraian suami isteri, Allah sebut apa? Wala tansawul fadla bainakum, jangan kamu lupa. Allah suruh kita ingat al-fadla bainakum. Oh Yusuf, limadha tajiduna huna? Hai, oi, ya Allah, huna la hawla wa la quwwata illa billah. Huna ijlis huna, ta'an. Okay. Wala tansawul fadla bainakum, jangan kamu lupa kelebihan yang ada kepada sebahagian kamu. Biarpun macam mana buruk isteri yang dia telah ceraikan, biarpun macam mana buruk suami yang menceraikannya, jangan kamu lupa, tetap ada sisi baiknya yang melepasi sisi baik kamu. Mengapa kau cerai dia? Mengapa cerai dia? Pemalas ya Rabbi, Ustaz. Pemalas ya Rabbi. Aku balik kerja, bantal anakku masih ada lagi, belum dikemas lagi. Kerja menghimpun je Ustaz. Malas, tak tahulah. Ada juga rupanya perempuan begitu, biniku. Berapa lama sudah kau hidup? 10 tahun sudah. Baru sekarang kau sedar kah? Ingat Allah sebut, jangan. Itu sudah
Sebab biarpun macam mana buruknya, wala tansawul fadla bainakum, takkan tak ada baik langsung. Memang dia pemalas, tapi sepanjang kami kahwin tak pernah pun tinggikan suara pada aku. Lebih situ pula. Cerai saya, ustaz, bukan apa ustaz, mulut dia ustaz. Aduh, mulut dia ustaz, kita dengar ni pedih. Apa? Kalau pedih nafas sebab kena COVID, pedih lagi kata-kata dia. Pedih tak bernafas, rasa sakit jantung, kita tak bernafas. Sebab apa? COVID peringkat 5 ke 4 dah. Peringkat 6. Pedih dada ni. Dengar kata dia pedih lagi kalau dia bercakap. Itu aku tak tahan ustaz, tu aku ceraikan dia. Takkan tak ada baik langsung. Memang ada baik apa? Makan, minum, siap sudah. Sebelum pergi kerja, baju siap, sarapan siap, balik makan tengah hari siap semua. Sebab apa? Begitu Allah sebut tetap ada kebaikan. Suami ku ustaz, aduh, langsung tak romantik. Langsung tak romantik. Sikit-sikit tengking, sikit-sikit tengking, sikit-sikit tengking, sikit-sikit pukul. Okey, takkan tak ada baik langsung. Yalah. Tapi dengan anak-anak dia cukup sayang. Malam-malam sebelum dia tidur cuma anak-anak dulu. Ada kelebihan. Sebab Allah sebut, wala tansawul fadla bainakum, jangan kamu lupa kelebihan. Sebab apabila berlaku perceraian, kita akan sebut hawa nafsu kita akan sebut orang lain. Kita ni bukan ustaz ya, wala'idzubillah lah. Orang ni, dia akan sebut keburukan bekas isterinya. Dia akan sebut keburukan bekas suaminya. Allah sebut, wala tansawul fadla bainakum, jangan kau lupa, biarpun seburuk mana pun isteri kamu yang telah kamu ceraikan, tetap ada kebaikan, sisi baik dia yang jauh lebih baik pada kamu. Biarpun seburuk mana suami kamu yang menceraikan kamu, tetap ada sisi baiknya yang mengalahkan sisi baik kamu. Boleh? Okey. Jadi kita sebut situ apa? Allah sebut apa? Sebab separuh. Jadi sini. Jadi kita kata situ, illa an ya'funa, Allah bagi izin untuk memaafkan mahar. Itu baru boleh. Sebab Allah bagi keizinan untuk isteri menghalalkan. Okey. Wa hada makna tafwid. Wa hada, dan ini makna tafwid. Makna tafwid, makna penyerahan. Jadi kita kata mahar ada apa? Aina al-qalam? Ma fi qalam? يلا أين القلم؟ في لا في هذا المكتب، هذا موجود في المكتب، هذا رأينا في مكتب. أين في هذا في الكأثل موجود، هذا الأقلام في الكأثل. أين الكأثل؟ هذا دائما أنا وضعته هنا فقط. يلا. إذن كم أنواع المهر؟ أول ماذا؟ إذن هذا أول نسميه ماذا؟ المهر إذن ينقسم إلى القسمين. الأول المهر ماذا؟ نسميه المهر ماذا؟ مسمى. والثاني المهر ماذا؟ غير المسمى. هذا فقط. وإن لم يسمي أي هذا المهر غير مسمى. Mahar yang tidak disebut. Okey. Wa hada makna tafwid, dan inilah makna tafwid. Tafwid apa? Menyerahkan. Sebab itu kita sebut. Okey, mana tafwid? Menyerahkan. Mana perempuan diserah saja maharnya. Tetap kena baik-baik, tapi berapa kadarnya diserahkan? Tak disebut. Tidak disebut. Sebab itu kita apa? Kita kata apa? Mazhab kita sebut apa? Jumhur salaf ini dalam ayat mutasyabihat dia kata apa? Mazhab mereka apa? Mazhab tafwid. Kita baca dalam yang kita baca dalam Jawharatul Tauhid. Wa kullu nafsin awhamat tashbiha fafawwidhu aw awwilhu wa rum tanziha
Fakullu nassin, maka setiap nas, awhamat tashbiha, memberi waham tashbih, fafawwidhu, maka serahkanlah maknanya pada Allah. Serah saja. Makna penyerahan yang mutlak. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istawa. Ma maknahu? Nufawwidu maknahu ila Allah. Kami serahkan maknanya pada Allah saja. Kami serahkan makna Ar-Rahman istawa ala Allah, pada Allah. Okey. Apa? Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua-dua tangan Allah terbuka. Ma makna yadahu? Nufawwidu makna liyadahu ila Allah. Kami serahkan makna dia pada Allah saja. Kami tak mau bercakap. Hadha madhhabus salafun salih, laisa kullu walakin mu'dhamu, kebanyakan ulama kita salaf. Macam apa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab tu Imam Syafi'i ayat Syafi'i dia kata apa? Okey. Nu'minu, okey, bil makna alladhi aradahu Allah. Kita beriman dengan apa? Dengan makna yang dikehendaki oleh Allah. Apa makna kehendak Allah? Kita serah pada Allah lah. Wa nu'minu bil makna alladhi, dengan makna alladhi aradahu Rasulullah. Kalau hadis yang Rasulullah kehendaki. Ini imam-imam besar kita. Maka Sufyan Ats-Tsauri. Macam siapa? Macam apa? Macam Abu Hanifah. Hada. Sebab tu dalam Jawharah disebut fakullu nassin awhamat tashbiha. Dia mula apa? Fawwidhu. Maka kita tafwidkan dia. Serah makna pada Allah. Serahkan makna dia pada Allah. Tafwid. Ini. Sebab tu dimula dulu. Sebab apa? Ini mazhab imam salaf kita. Okey, awilhu ataupun takwilnya. Ini mazhab imam kebanyakan imam khalaf kita. Bukan semua, kebanyakan. Macam Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ghazali, Imam Qadil Al-Baqalani, Abu Ishaq As-Furaini, Abu Hasan Al-Asy'ari. Okey. Jadi warum tanziha, dan kita niat apa? Sebab bersihkan, sucikan Allah daripada sebarang penyamaan dengan makhluk. Sebab Allah sebut laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul apa? Okey. Dia tidak sama dengan sesuatu. Ini makna tauhid. Wa hadha makna tauhid, menyerahkan. Okey. Wa yasduru dan dia keluar taratan, kadang-kadang, minadz zaujatil balighati, minadz zaujah, daripada isteri, al-balighati, yang baligh, ar-rasyidati, yang rasyidah. Mana rasyidah? Tadi kita belajar bab muflis. Cerdik. Makna cerdik sini bukan jenis ya. Makna dia boleh bezakan antara baik dan buruk. Rasyidah sini bukan apa? Bukan abqariyah. Rasyidah ni cerdik. Allah sebut apa? Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhu rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Anastum, kamu rasa cerdiklah mereka, boleh membezakan buruk, boleh membezakan mana perbelanjaan yang memudaratkan mereka dan mana perbelanjaan yang menguntungkan mereka. Qaqauliha liwaliha, seperti katanya bagi walinya, zawijni bila mahrin, zawijni, kawinkanlah aku, bila mahrin, tanpa mahar, au ala alla mahra li, ataupun atas alla, tidak ada mahar li, bagiku. Fayuzawwijuhal wali, fayuzawwijuhal wali, maka yuzawwijuhal wali, maka mengahwinkannya wali. Wayanfi, dan menafikan, al-mahra, menafikan mahar. Aw yaskutu anhu, ataupun diam wali daripada mahar. Okey, jadi wali sebut, dah perempuan tadi, dia kata wali dia, tak apalah, kahwin kalau aku tanpa mahar. Mengapa? Aku berkenan betul dengan si Hafiz ni.
Lipat Hafiz. Berkenan betul aku dengan Hafiz ni. Biarlah. Nanti dia cari orang lagi. Tanpa mahar lah. Free saja kahwin. Jadi wali mana? Aku nikahkan engkau Hafiz dengan anakku tanpa mas kahwin. Sah tak sah akad? Sah tak sah akad? Sah. Sebab apa? Sebab mahar hanya sunat disebut. Sah. Tapi wajib tak wajib? Tetap wajib. Dulu ada istilah nikah apa? Lupa Ustaz tu ya. Jadi isu dulu. Bukan nikah batin. Dia ada dulu kan? Bukan dia apa? Kan ramai dulu isu perempuan apa? Perempuan proportional. Proportional lah kononnya pembahagian kita. Apa nama nikah tu? Perempuan dah dulu je isu. Jadi mereka ni perempuan ni proportional. Contoh. Istilah kita sajalah proportional, macam mana pergi kubur juga apa? Okey, makan nasi juga apa tu? Okey, jadi istilah kita lah. Sebab kita manusia ni dia begitu. Dia suka apa? Dia suka mengkelaskan manusia. Dia suka mengkelaskan. Okey, ini golongan mana? Menengah. Ini golongan proportional. Ini golongan elite. Sebab tu ini VIP, ini VVIP. Inilah sifat manusia yang suka mengkelaskan sesama manusia. Dia suka beza-bezakan manusia. Ini apa? Golongan menengah. Ini golongan profesional. Ini golongan pekerja bawahan. Ini kolor putih lah, kolor biru lah, kolor apa? Hitam lah, kolor belang lah, macam-macam lah. Ini sifat manusia. Jadi dia kata golongan profesional ni, dia kata apa? Pernah apa? Dulu jadi isu tu. Okey, dia orang belajar. Okey, umur 24 baru dapat apa? Degree. Sambung lagi master 3 tahun, 20 tu 27. Okey, sambung lagi PhD 4 tahun, 32. Sibuk belajar, kemudian sibuk bekerja. Sibuk mengejar kerja ya. Sibuk mengejar kerja ya. Kemudian tak kahwin. Jadi tak kahwin. Ustaz lupa apa dia istilah nikah apa ya? Dia nikah ni apa ya? Okey. Dia sebut okey, kau kahwin aku. Okey, tak payah kau tanggung nafkah aku. Tak perlu nafkah. Okey, kau kahwin dengan aku, tak payah kau tanggung nafkah aku. Sebab ustaz waktu ni, masalah ni jadi isu waktu ustaz dalam tahanan dulu. Sebab ada seorang apa? SB, pegawai polis daripada Bukit Aman, dia tanya ustaz, dia pun pening dia kata. Sebenarnya nikah ni boleh tak boleh ustaz? Sebab tu saya ingat masalah tu. Dia kata sekarang isu nikah tu. Nikah apa? Sekarang perempuan tu dia kata apa? Kepada suami dia, kau tak wajib bagi nafkah padaku. Aku tak perlu nafkah kau. Aku nak kasih sayang kau saja. Faham tak? Jadi makna dalam akad tadi apa? Dia meletakkan syarat dalam perkahwinan tadi bahawa apa? Suami tak perlu bagi nafkah. Okey, makna dia dalam syarat perkahwinan mereka, suami tak wajib bagi nafkah pun satu sen pun pada isteri. Jadi perkahwinan sah tak sah? Cuba cari istilah apa tu? Lupa dah ustaz tu. Misyar. Nikah misyar. Nikah misyar. Jadi dalam perkahwinan ini, suami tak wajib bagi satu sen pun pada isteri. Jadi hukum dia sah tak sah perkahwinan? Perkahwinan sah. Sebab apa? Sebab apa nikah? Huwa aqdun, satu akad. Okey. Yubihu, yang menghalalkan muasyaratan baina zawjain, yang menghalalkan pergaulan antara suami isteri. Nanti kita perkahwinan sah. Sebab nikah ini akad yang menghalalkan pergaulan suami isteri. Tetapi diletak dalam syarat akad tadi. Okey. Aku terima nikahnya, apa saya dah sebut? Aku terima apa? Okey, apa? Aku terima nikahnya Siti Josephine Duterte, orang Filipin kan? Okey. Okey, terima nikahnya. Okey. Tanpa nafkah perlu aku beri padanya. Sebab wali dia sebut, aku nikahkan Kau Basir dengan apa? Dengan Siti apa ni? Siti Josephine Betty Duterte, dengan mas kahwin, tanpa mas kahwin, dan kau tak perlu bayar mahar. Nikah sah tak sah? Sah. Sekarang masalah syarat dia. Adakah syarat ni sah atau tidak? Ingat ya, nanti kita belajar dalam kaedah fikih. Dia syarat bila syarat membatalkan akad.
syarat yang membatalkan akad sekiranya syarat itu bertentangan dengan akad. Faham tu? Makna akad. Contoh. Hafiz, aku jual bekas air, bobok air ni kepada engkau dengan syarat kau tak boleh jual pada orang lain. Sah tak sah? Tak sah. Sebab apa? Sebab apabila akad jual beli naqlul mulkiyah, berpindah pemilikan. Jadi Hafiz pegang, dia huriyatut tasarruf, kebebasan untuk membelanjakan. Jadi letak syarat membatalkan makna apa? Makna akad. Tapi sekarang syarat tak bagi nafkah, tak membatalkan makna akad. Sebab apa? Kita sebut nafkah ini min lawahiq nikah. Dia kewajipan yang ikut ni nikah. Boleh? Satu. Samalah. Okey. Okey, Abidi kahwin. Aku terima nikahnya becik betilah mampu. Okey. Dengan syarat aku tak boleh kahwin lain. Okey. Wali dia sebut aku nikahkan kat Abidi dengan anakku becik betilah mampu dengan mas kahwinnya RM50 dengan syarat kau tak boleh kahwin lain. Bidi pun, ya aku terima nikahnya. Aku terima nikahnya becik betilah mampu. Okey. Dengan syarat aku tak boleh kahwin lain. Sah tak sah kahwinan? Sah. Okey. Cuma sekarang perkahwinan sah. Cuma sekarang adakah kita terikat di segi qadai? Kita terikat di segi penghukuman tadi dengan syarat tadi. Contohnya, boleh tak boleh Abidi kahwin lain? Boleh tak boleh? Okey, wajib tak wajib Basir bagi nafkah? Tiba-tiba boleh tak boleh? Tadi Siti Josephine dia kata tak perlu nafkah kan? Tapi tiba-tiba dia dibuang kerja. Sebab apa? Sebab tak ambil vaksin. Waktu akad nikah belagak lah. Sebab apa? Kerja kan? Gaji sebulan 7,000. Tapi dia tak ambil vaksin. Takut apa? Takut protein spike. Tak mau ambil vaksin. Kena dibuang kerja. Yalah dulu waktu nikah tu Abang Bashir waktu nikah tu aku ada duit lagi. Tapi sekarang mana kerja. Tiap bulan kau bagi nafkah aku 300. Boleh tak boleh tu nafkah? Sedangkan waktu akad dia kata tak perlu tak perlu apa? Tak perlu apa? Tak perlu nafkah. Boleh tak boleh? Boleh. Sebab apa? Sebab hajat nafkah yatajaddad. Hajat pada nafkah sentiasa baru. Keperluan kita hari ni tak sama macam hari lain. Sebab tu dia kata sini dia apa? Dia sebut sahhal aqdu wa lagha syaratu. Sah akad dan lagha syarat. Itu istilah dia. Nanti kita belajar ya. Nanti masuk dalam Bulughul Maram hadis bab. Kita akan bahas bab ni. Hubungan antara akad dengan syarat. Okey, hubungan antara akad dengan syarat. Dalam bab hadis Rasulullah sebut apa? Ma balu qaumin yashtarituna syurutan laysa fi kitabillah ma min syartin laysa fi kitabillah fa huwa batin wa in kana min syartin. Mengapalah manusia mensyaratkan dengan syarat-syarat yang tidak ada pada kitab Allah? Tidak ada syarat pun yang tidak ada kitab Allah, melainkan batil. Sebab apa? Ustaz baca dalam apa? Sebab Ustaz keluar mazhab syarat tadi kan? Ustaz baca fatwa Yusuf Qaradawi. Dia kata apa? Dia kata apa? Syarat tadi jadi lazim. Makna suami tadi sampai bila-bila pun tak perlu bagi nafkah. Itu pendapat dia. Sebab dia kata apa? Dia pegang hadis Rasulullah sebut apa? Dia kata inna aqsh syuru' an yufu bihi mastahlal bihil furuj. Sesungguhnya syarat yang paling wajib kamu sempurnakan adalah syarat untuk kamu menghalalkan kemaluan. Mana syarat dalam akad ni? Nikah. Sebab tu dia kata kalau waktu kahwin dulu dia janji isterinya tak mau kahwin lain, wajib dia sempurnakan janji tadi. Tapi mazhab Syafi'i tak. Sebab apa? Sebab syarat tadi tidak ada kaitan dengan akad. Boleh? Makna itu fatwa bukan dalam mazhab Syafi'i. Okey. Jadi walau wa kadzalika qala wa kadzalika, dan begitulah lau qala sekiranya berkata sayyidul amati, tuan kepada hamba perempuan, li syakhsin, bagi seseorang lelaki. Okey. Bila orang merdeka boleh kahwin hamba perempuan? Allah sebut dalam Quran apa?
فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. Dia tidak ada kemampuan untuk mengetahui perempuan yang merdeka. Allah sebut faman lam yastati' minkum taulan. Tapi satu, tak ada kemampuan. Yang kedua Allah sebut baik. Dzalika liman khasyal 'anata minkum. Itu untuk siapa? Kalau dia tak kahwin hamba, dia takut berzina. Dia tak ada duit untuk kahwin orang merdeka sebab mahal. Dia mampu dia untuk hamba saja. Ini Allah sebut masalah ni. Sebab tu ulama sudah sebut apa? Tentang masalah hamba. Jadi sekarang hamba tak ada. Mengapa kita baca juga kitab ni? Ini dicerita zaman dulu. Sebab ingat ya. Mengapa kita baca peninggalan salafus sunnah soleh? Imam Abi Sujam, Imam Bajuri. Sebab Rasulullah apa? Ibnu Mas'ud sebut apa? La yazalun nasu bi khairin idza ma atahum ilmuhum min qibali akabirihim. Umat ini sentiasa berada dalam kebaikan idza ma atahum ilmuhum, selagi mana ilmu yang sampai kepada mereka, ilmu yang mereka amalkan, min qibali akabirihim, bersanatkan min akabirihim, orang yang besar dalam agama ini, nama-nama yang apa? Ajma'al ummah ala imamihim. Umat bersetuju mereka adalah imam kita. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Ibrahim Al-Muzani, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Al-Baqlani, Qadhi Husain, Imam Baghawi, orang besar. Okey. Wa idza ma atahum ilmuhum min qibali asaghirihim. Sekali ilmu mereka amalkan ini daripada orang kerdil mereka, menyalahi perkataan orang besar mereka itu, halaku, mereka tunggu masa untuk binasa. Sebab tu saya sebut, orang yang mengatakan harus ucap tahniah pada perayaan orang kafir, dia kata ini pendapat ulama. Mana sandaran ulama terdahulu? Tolong bagi yang mengatakan harus tahniyatul kuffar fi a'yadihim. Ini sebut ini fatwa daripada Emirat Muhammad bin Abdullah Bayyah, fatwa Mesir. Bukan itu. Min kibali akabin, orang besar yang tinggalkan warisan ilmu bagi kita. Kita nak orang besar. Kita nak orang besar. Sandarkan. Ini fatwa. Fatwa mana? Fatwa Emirat, fatwa Lajnah Ifta Saudi. Fatwa nak kita bukan. Kita nak yang Abdullah apa sebut? Abdullah sebut, idza ma atama min kibali akabirihim. Yang kita bersetuju dengan keimaman mereka. Jadi pemegang fatwa Mesir, semua orang setuju keimaman mereka. Mereka semua kata mereka ni jujurkah? Bersuarakah fatwa Mesir apabila Mesir tutup sempadan dengan Gaza? Adakah dia keluar haram menutup pintu sempadan Mesir dengan Gaza? Sebab apa? Menyekat apa? Memberi mudarat kepada umat Islam Gaza. La darar li dirar. Adakah keluar fatwa? Adakah? Mereka ni imam dikenali adalah mereka amanatihim, keadilan mereka, amanah mereka. Okey. Sebab tu kita kata, okey, siapa mengatakan harus tahniah? Tolong bagi. Pernah tengok? Antara ulama salaf, ulama terdahulu, bukan salaf terdahulu, dia kata Izzuddin Ibn Salam. Ibn Salam kata apa? Tidak menjadi kafir seseorang yang mengucapkan selamat kepada orang kafir pada perayaannya. Bukan dia kata halal. Izzuddin Ibn Salam dia kata apa? Perbuatan tersebut, mengucapkan selamat pada orang bukan Islam, tidak membuatkan kita jadi murtad, tapi jadi apa? Fasik. Sebab Izzuddin dia nak tolak pendapat sebahagian ulama mazhab Hanafi seperti Imam Al-Busti. Imam Busti bagi hadiah sebiji telur saja perayaan tahun baru orang Parsi jiran dia untuk raikan hadiah tersebut kafir. Dan nanti kita berjumpa dalam bahas hadis man tasyabi qaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum daripada mereka. Izzuddin dia bukan kata harus ucap tahniah, tapi dia kata apa? Mengucapkan tahniah tidak menjadikan kafir. Samalah minum arak
Jangan risau ya, siapa minum arak tak kafir dia. Bukan makna kata arak tu haram. Arak tu halal. Mana dia? Arak tu hanya fasik tapi tak menjadikan kafir. Faham tu? Itu disebut mengucapkan tahniah kepada orang kafir tidak menjadikan dia kafir atau membatalkan imannya. Faham tu? Okey. Sebab dia kata, sebab tu peganglah. Idza ma atahum, ini biar dia sebut. Kadang-kadang ini masalah zaman dulu mungkin kita sebut. Ibnu Abbas sebut, Abdullah Mas'ud sebut, la yazalun nas, umat ini sentiasa bi khairin, dalam kebaikan. Idza ma atahum ilmuhum min qibali akabirihim, daripada orang besar mereka. Sebab tu kita tanya, solat berjarak ni tolong bagi tahu imam mana yang bagi fatwakan, biarpun satu saja. Abu Hanifah kan, Imam Ahmad kan, tolong bagi tahu. Sebab apa? Man qallada aliman laqiyallaha saliman. Siapa yang mentaklidkan mana-mana alim, makna yang kita yakini adil mereka, amanah mereka, umat yakini mereka benar. Man qallada aliman, siapa taklid laqiyallaha salaman. Limadha? Dia akan berjumpa Allah dengan selamat. Sebab Allah sebut apa? Fas'alu ahlal dzikri, tanyalah ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Bagi seorang saja. Imam-imam terdahulu membenarkan solat berjarak ni. Ataupun imam-imam terdahulu membenarkan tutup masjid kalau abang. Tolong, seorang saja tolong beritahu. Imam-imam terdahulu. Makna bukan daripada Khawarij bukan daripada Khawarij, bukan daripada Syiah apa. Kalau dulu-dulu adalah imam yang mengarut ni. Arak pun halal. Imam mana? Imam Syiah Ismailiyah. Arak halal. Imam apa? Imam mazhab sesat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada dua pilihan. Mancuk ada sini. Gan ada. Gan. Assalamualaikum. Kalau ada dua pilihan, jangan terlampau memilih, gan. Kalau ada dua pilihan, jangan terlampau memilih ya. Satu perawan, satu janda. Yang mana bagus dipilih? Jangan terlampau memilih, gan. Gan. Jadi apa? Ini pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia balik daripada peperangan Tabuk. Dia berjalan bersama dengan apa? Jabir bin Abdullah. Dengan Jabir. Dia kata, "Tazawwajta ya Jabir?" Kau telah kahwin ke? Naam. Bikran an sayyiban. Perawan atau janda? Sayyiban. Halla, mengapa? Halla tatazawwaj bikran. Mengapa kau tak berkahwin dengan perawan? Tula'ibuha wa tula'ibuka. Kau boleh tula'ibuha, kau boleh bergurau senda dengan dia, dia pun boleh bergurau senda dengan kau. Sebab budak-budak lagi kan? Tak matang lagi kan? Belum pernah dengan lelaki. Jadi mana? Sebab tu Rasulullah dia suruh perawan dulu. Tapi dia kata, Jabir kata, aku masalahnya bapak aku Abdullah. Di mana syahid Abdullah? Ingat perang apa? Bapak Jabir di mana syahid? Peperangan Uhud. Bapak Jabir lah turun. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah sekali-kali kamu nyangka orang yang terbunuh, yang dibunuh dalam peperangan menegakkan agama Allah, mereka mati. Mereka tak mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rezeki. Makna mereka ahli kubur lain dibawa nikmat syurga ke kubur mereka. Mereka tak. Roh mereka terbang ke syurga. Pada ayah Jabir Abdullah. Jadi kata bapakku tinggalkan adik perempuanku. Jadi kalau aku kahwin perawan, macam mana nak urus adik-adikku? Jadi sebab ada hajat dipilih janda. Itu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Betulkah selama kita hidup di dunia, kita buat dosa banyak sekalipun, kita pasti dikasih masuk syurga? Betulkah itu Ustaz? Betul ada, tak betul pun ada. Betul apa? Biarpun sebesar mana dosa kita sekalipun, asalkan jangan syirik kepada Allah, kemungkinan Allah ampun. Allah sebut apa? Ya ibadi innaka law ataitani biqirabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqirabiha maghfirah. Wahai hamba-hambaku, Allah sebut ni,
hadis raja Allah sendiri sebut pada kita. Hadis kursi. Wahai hamba-hambaku, sehingga engkau datang berjumpa kepada aku dengan membawa sepenuh bumi dosa. Terlampau banyak. Banyak mana? Penuh bumi dosa kau. Dosamu penuh bumi ni waktu kau mati. Summa laqitani, kemudian engkau mati, kau datang berjumpa dengan aku. La ni hal. Jumlah haliyah. Dalam keadaan la tusyriku bi syai'a, kau tidak mensyirikkan aku sedikit pun. La ataituka biqira maghfirah, aku akan datang kepada engkau wahai hamba aku dengan membawa sepenuh bumi ini juga keampunan. Dengan syarat tak syirik pada Allah. Sebab tu man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, orang berkata la ilaha illallah tetap akhir dia masuk ke syurga. Biarpun senipis mana pun imannya, selagi mana ada iman, tetap masuk syurga. Tapi kalau biasa dosa banyak, sebab tu dia kata wal musirru ala dzunub, orang yang berterusan melakukan dosa, yukhsha alaihi su'ul khatimah. Kamu minil khamri, orang yang berterusan buat dosa besar ni, kita takut apa? Tak apa juga Pak, akhirnya masuk syurga juga. Jangan begitu, jangan angkuh ya. Jangan buat dosa dalam keangkuhan. Sebab dia kata nanti dalam sebut tu, wal musirru ala dzunub, orang berterusan buat dosa ni, yukhsha alaihi su'ul khatimah. Kita takuti dia mati dalam apa? Su'ul khatimah, mati buruk. Berapa ramai hidup dia dengan dosa-dosa, akhirnya dia mati dalam kekafiran. Mati dalam kekafiran. Pernah tak buat ibadat. Di Madinah ke cerita Ustaz dengar tu? Waktu dia mati, orang sebut la ilaha illallah, ajat sahadah, laqinu mauta la ilaha illallah. Apa dia sebut? 2 rial, 3 rial, 2 rial, 3 rial. La ilaha illallah. 2 rial, 3 rial, 2 rial, 3 rial. Dalam mati Pak, dalam mati kat apa? 2 rial, 3 rial, 2 rial, 3 rial. Sebab apa? Dia jadi pemandu teksi di Madinah. Kerja dia apa? Sembahyang pun tidak, fikir apa? Cari pelanggan saja. 2 rial, 2 rial, 3 rial, 2 rial, 3 rial, 2 rial, 3 rial. Itulah terbawa sampai dia mati. Terhijab daripada menyebut la ilaha illallah. Sebab tu al-musirru ala dzunub, orang berterusan buat dosa. Sebab tu orang berterusan buat dosa, yukhsha alaihi su'ul khatimah. Kita takut dia mati di atas, kita takut mati atas khatimah yang buruk. Mati dalam kekafiran. Mati dalam kekafiran. Berapa faham? Itu kita takut. Sebab tu kalau kita buat dosa, cepat-cepatlah minta ampun. Sebab tu dia kata lau ahsanar raja ilallah la ahsanal amal. Kalaulah dia benar-benar mengharap rahmat Allah, nescaya dia akan sentiasa banyakkan amalan. Ini buat jahat, minum arak, tak apa, Allah Maha Pengampun. Itu ingat ya, angkuh bongkak. Tak apa, Allah mengampun. Minum arak, berzina, Allah Maha Pengampun, apa masalahnya? Jangan. Qul abillahi wa ayati wa rusuli kuntum tastahzi'un. Jangan mempersenda-sendakan ibadat, jangan persendakan larangan Allah. Qul abillah, katakanlah Allah dengan Allah, wa ayati, dengan ayatnya, wa rasul kuntum tastahzi'un. Kau nak persenda-sendakan, la ta'tadziru, jangan buat main. Qad kafartum ba'da imanikum. Jangan mempersenda-sendakan larangan Allah, jangan mempersendakan perintah Allah. Tapi kita kata kalau terbuat dosa, kita minta ampun pada Allah. Cuma hadis yang kita sebut, hidup hadis rahmat Allah. Allah nak tunjuk pada kita luasnya rahmatnya. Jangan kita berputus asa. Biarpun sebesar mana dosa kita. Macam mana aku nak ibadat Ustaz, banyak sangat dosa aku. Tak ada masalah. Allah ampun semua tu. Buat ibadatlah. Okey. Itu. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidi. حمدا شاكرا مزيدا يا رب لك السلطان اللهم صل وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلى التأويل اللهم الكتاب وسنة نبي اللهم اجعل علماء العاملين واجعل الصالحين المصلحين اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحش والمنكر والمهن والفتن ما نشاء غيرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. يلا الصالح